Salam sejahtera kepada semua pelajar saya. Okey, untuk PDPR pada hari ini, kita akan masuk tajuk unit 5, selahkan potensi diri. Okey, so kamu kena sediakan buku teks muka surat 47. Okey, dalam unit ini, kamu akan belajar berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan diri, cara membaiki kelemahan diri, contoh kekuatan diri, menghargai keistimewaan diri dan mengaplikasikan potensi diri untuk kesejahteraan hidup. Okey. Okey, setiap orang termasuk anda mempunyai potensi diri. Potensi diri bermaksud bakat, kebolehan dan kekuatan yang ada pada diri kamu. Okey. So, namun masih setiap individu yang belum menyedari ada potensi pada diri mereka. Apabila mereka sudah mengenali potensi diri, mudahlah untuk kamu mencapai kejayaan dalam bidang yang kamu minat. Okey. Okey, ini cara-cara nak mengenali cara-cara mengenali potensi diri kamu. Kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri. Okey. Menghargai keistimewaan diri dan juga memfikirkan cara untuk membaiki kelemahan diri. Okey. So kamu kena tanyalah, apa potensi diri kamu? Okey. Kat sini dia ada huraikan pada 3 bahagian. Okey, kreatif, pentas berbicara dan melukis. Okey, kita tengok pada kreatif. Saya mempunyai banyak idea. Saya melihat sesuatu dari pelbagai sudut. Saya berani mengambil risiko untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Okey. Yang kedua, pentas berbicara. Saya suka bercakap tentang pelbagai perkara yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan saya. Saya pentas berkata-kata. Okey, bagaimana pula dengan melukis? Okey, melukis. Saya mempunyai bakat dalam seni lukis. Saya boleh melukis dengan cantiknya. Saya sanggup menghabiskan masa yang lama untuk menghasilkan sesuatu lukisan. Okey, potensi diri ni sekarang waktu pandemik ni, kamu duduk rumah. So banyak potensi-potensi diri yang keluar waktu ini. Maknanya dia tahu apa potensi diri dia. Macam mana dia ada bakat bahagian mana? Bahagian melukis ke, bahagian memasak ke, bahagian teknologi ke. Okey. Saya bagi contoh, kalau macam kamu pandai berkata-kata kan, pentas berbicara, kadang-kadang kamu buka TikTok, kamu punya TikTok sendiri. Okey. Tengok mana tahu kan nanti tiba-tiba kamu jadi famous ke kan. So konten TikTok tu pun kena bagi manfaat pada orang lain. Itu daripada segi pentas bicara. Itu juga berkaitan dengan kreatif. Okey. Kadang-kadang kamu duduk rumah waktu COVID ni, tiba-tiba kamu pandai pula menjahit dengan memasak kat rumah. Kamu tengok kakak kamu tengok mak kamu buat. Tiba-tiba bila kamu buat, kamu lagi baik daripada mereka buat. Itu mungkin kamu punya keistimewaan diri kamu sendiri. Okay. So kalau boleh, kamu jangan biarkan keistimewaan tu berlalu saja. So kamu kena congkil lagi bakat yang kamu ada. Okay. Contohnya pada tahun lepas, saya ingat saya ada satu YouTuber kan. Kalau saya rasa kamu pun tahu. Siapa nama dia? Yang pandai masak tu. Orang Sungai Siput tu siapa? Alah, saya lupa pula nama dia. Sugu Pavitra kan. Walaupun dia duduk rumah, suri rumah, duduk kat rumah, jaga anak, tapi melalui YouTube dia boleh menjana keuangan yang banyak daripada video yang dia masak. So dia pandai memasak, potensi diri dia pandai memasak, so dia buat masak untuk suami anak-anaknya. Tiba-tiba dia masukkan dalam video dalam YouTube kan. So banyak kawan-kawan ataupun banyak rezeki yang didapat daripada YouTube tu. Tapi saya tak tahulah apa jadi sekarang kan. Okay. So
sebenarnya kamu kena cari apa istimewaan kamu. Okey, cara kita pergi pada yang kedua. Cara saya mengembangkan potensi kreatif, mencari idea baru daripada pelbagai sumber seperti bahan internet, bahan bacaan, menyertai pertandingan rakyat cipta atau inovasi. Kemudian peta berbicara, menonton cara orang berpidato dan membahas, meningkatkan pengetahuan dengan membaca dan pelbagai jenis bacaan. Kemudian suka melukis, mengikuti kelas seni lukis, menyambung pelajaran dalam bidang seni lukis. So sebenarnya apa-apa yang kamu minat kat sini, kamu boleh layari internet. Kalau katakan kamu suka memasak, cuba kamu tengok YouTube, cara-cara memasak, tengok orang lain memasak. Daripada situ kamu boleh dapat meningkatkan, mengembangkan potensi diri kamu. Begitu juga dengan kamu pandai bercakap. Kamu tak segan bila bercakap dengan orang. Bila kamu cakap, orang akan bagi perhatian. So itu adalah potensi diri kamu. Maksudnya apa di sini? Bila kata kamu buat TikTok kan, so kamu uh, menarik orang yang melihat video TikTok kamu. Okay? Saya tak halang kamu untuk kamu jadi Insta famous ke, lagi siapa? Jadi TikTokers ke, YouTuber ke. Janji kamu dapat memberi manfaat kepada orang lain. Bukan kamu famous dari segi kutuk-kutuk orang ke, maki-maki kawan-kawan ke, kutuk-kutuk kaum lain ke. Itu saya tak mau. Okay? Itu saya tak suka. Tapi kalau kamu punya konten bagi manfaat pada orang lain, sangat bagus. Okay? Saya sokong kamu. Okay. Di samping mengetahui potensi diri, kamu juga perlu mengenal pasti kelemahan diri dan berusaha memperbaiki. Apakah kelemahan diri saya? Pemalu. Saya malu bercakap di hadapan orang ramai, saya bimbang orang akan tertawakan saya. Okey, lemah dalam bahasa Inggeris. Saya tidak pandai, tidak mempunyai keyakinan untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Ataupun kamu tak confident bila cakap dalam bahasa Melayu. Tak apa, kamu boleh baiki percakapan kamu. Okey, bagaimana pula nak baiki pemalu? Saya perlu kerap bergaul dengan orang lain. Saya perlu berlatih di hadapan cermin untuk meningkatkan keyakinan diri. Lemah dalam bahasa Inggeris. Saya perlu berani untuk bertutur dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Katakan kamu lemah dalam bahasa Melayu. Kamu perlu berani bertutur dalam bahasa Melayu. Kamu boleh cakap dengan kawan-kawan Melayu kamu. Kamu kena boleh cakap dengan jiran-jiran ataupun masyarakat sekeliling kamu yang kaum Melayu. Okay, kamu boleh cakap dengan guru-guru. Salah pun tak apa. Okay? Saya akan bertutur dengan guru dan rakan supaya mereka boleh membantu saya membetulkan kesalahan dan menambahkan kosakata. So, maksudnya kamu kena berani bercakap. Okay? Bercakap dengan kawan-kawan, bercakap dengan cikgu. Okey, setelah mengenal pasti kekuatan dan berjaya mengatasi kelemahan diri, anda boleh menentukan kejayaan dan ingin berceburi kepada masa hadapan. Okey, ini kejayaan-kejayaan yang sesuai dengan potensi diri kamu. Kalau di bidang bahasa, dia sebenarnya ini sebagai guideline lah. Banyak lagi sebenarnya kejayaan-kejayaan yang boleh kamu ceburi pada masa hadapan. Okey lah, bidang bahasa, logika matematik, ruang visual, kinestetik, naturalis ataupun interpersonal ataupun musikal. Kalau kamu pandai berkata-kata dalam bisnes pun kamu boleh ceburi. Okay? Bila dalam bisnes kamu kena war-war kan. So dia sebenarnya bukan satu bidang saja yang kamu boleh ceburi. Kamu boleh ceburi dalam pelbagai bidang. Kalau kamu sudah cukup minat, okay, dalam bidang yang kamu ceburi. Kita mengharungi kehidupan untuk mencapai kejayaan. Kita pasti akan menghadapi pelbagai dugaan dan halangan. Kita jangan mudah putus asa. Kita juga hendaklah sentiasa membaiki segala kelemahan yang ada. Selahkan potensi yang dimiliki untuk terus mencapai kejayaan yang lebih gemilang. Okay? Okay? Ni
Okey, muka surat 56, kita tengok pemulihannya. Baca dan fahami kehidupan Gan Ming Rui. Berpandukan maklumat tersebut, ceritakan cara anda mengembangkan potensi diri untuk berjaya pada masa hadapan dengan menggunakan peta pemikiran. Okey. Kehidupan Gan Ming Rui, umur 13 tahun, dia berminat membaiki basikal. Dia juga selalu membantu abangnya membaiki motosikal. Dia bercita-cita menjadi seorang mekanik yang berjaya. Itu kehidupannya pada umur 13 tahun. Pada umur 18 tahun, sementara menunggu keputusan peperiksaan, Gan Ming Rui bekerja di bengkel membaiki motosikal bagi menambah ilmu pengetahuan. Pada umur 19 tahun, Gan Ming Rui mengambil kursus kemahiran asas mekanik di IKBN. So, macam mana pula dengan kamu? Untuk tugasan pada hari ini, saya nak kamu buat macam ni je. Okay? Untuk bahagian dengan kehidupan saya ni. So, apa sajalah berkaitan dengan kamu punya perancangan. Kamu punya potensi diri macam mana. Kalau kata kamu pandai mengambil gambar menggunakan telefon. So, tulislah kat sini. Okay, berminat dalam bidang fotografi menggunakan telefon bimbit. Kemudian umur berapa? Katakan umur 18 tahun mengambil kursus dalam bidang fotografi. Kemudian umur 24 tahun kamu membuka apa? Membuka satu syarikat fotografi untuk majlis perkahwinan ke ataupun majlis menjadi wartawan akhbar ke ataupun menjadi kameraman bidang-bidang penyiaran ke ataupun kamu mengambil upah untuk mengambil produk-produk untuk diiklankan. Tulislah. So untuk PDPR kali ini saya nak kamu buat macam ni saja. Okey. Kaitan dengan ni pemulihan, latihan pemulihan, muka surat apa? 56. Buku teks. Okey, So kamu buat berkaitan dengan kehidupan saya saja. Okey, kalau kata kamu berminat dalam YouTube, membuat konten-konten YouTube. So buatlah. Umur 13 tahun kamu buat apa, kemudian umur 18 tahun kamu buat apa, umur 24 tahun kamu dah jadi jutawan ke. Buatlah perancangan yang kamu akan lakukan. Saya tak kisahlah kamu tulis 2-3 ayat pun tak apa. Okey, janji kamu buat dan dapat mengenali potensi diri kamu. Okey, itu saja untuk PDPR pada kali ini. So kalau ada masalah boleh PM saya ataupun tanya dalam grup WhatsApp kita. Okey. Sekian, selamat membuat latihan dan jumpa lagi insya-Allah.